Wazif, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey Wazif, boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, alright. Terima kasih Wazif. Okey, so kita mulakan tau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So semalam kita dah cerita tajuk ni, sebenarnya kita nak cerita sambungan daripada bab 7. Bab 7 kita cerita pasal respirasi. So dalam tajuk respirasi sel yang kita belajar masa bab 7, kita tahu kalau dalam respirasi sel adalah proses untuk menghasilkan tenaga, dan tenaga tu banyak dihasilkan jika melibatkan oksigen. So dalam bab 8 ni kita nak cerita macam mana oksigen tu boleh meresap masuk, macam mana karbon dioksida boleh meresap keluar. So proses gas keluar masuk kita kenali dia sebagai pertukaran gas. So proses pertukaran gas ini memerlukan struktur khas untuk memastikan pertukaran gas itu berlaku. Dan untuk setiap organisma, organ atau struktur pertukaran gas itu adalah berbeza-beza. Semalam kita dah bincang struktur pertukaran gas, oksigen boleh meresap masuk dan karbon dioksida boleh meresap keluar adalah untuk serangga dia menggunakan Trakea. Yes. Awak yang di sini jangan confuse tau. Serangga struktur dia adalah trakea, tetapi macam ni, trakea. Tetapi sistem serangga ni kita kenali sistem dia untuk ambil oksigen dan karbon dioksida ni kita kenali sebagai sistem apa? Nama sistem dia adalah sistem trakea tau. Yang ni jangan terbalik tau. Nama sistem trakea. Tetapi tempat berlakunya pertukaran gas adalah trakeol. Okey, kalau untuk ikan ni dia adalah, kita panggil dia tempat pertukaran gas ni adalah filamen dan juga lamella. Kalau amfibia, kulit dan peparu. Kalau manusia adalah alveolus. So untuk hari ni kita nak sambung perbincangan kita mengenai pertukaran gas untuk amfibia dan juga kulit. So hari ni kita nak tengok macam manakah kulit katak dan juga peparu katak, dan kita nak tengok alveolus. So kita teruskan. Alright, so ini sudah. Sekejap Untuk katak, sekejap saya tunjuk satu video katak dulu kot. Korang dah tengok video katak ke belum? Okey. Dah tengok belum? Dah cikgu? Ngaku je lah, jujur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Subhanallah gelinya. Sekejap. Saya tengok tunjuk sikit je. Apa ni? Kurang ke? Okey. Sekejap. Saya tunjuk ya. Sekejap. Mana ni? Alright. Tak adalah. Cutaneous respiration. Salah height. Sekejap. Start recording. Tak dapat. Okey, malaslah. Sekejap bunyi je dengar. Korang dengar. Ni next one lah. Okay, alright, so saya terus kat sini je lah. Okay, now untuk struktur respirasi katak, okay, teknikal, saya malas lah nak habiskan masa teknikal sebab hari ni kita 40 minit je tau. Okay, sistem struktur respirasi katak kita melibatkan dua. Satu adalah kulit dan satu lagi adalah peparu. Kalaulah kulit ni sebenarnya kalau kita belah katak, kita akan perasan di bawah permukaan di bawah permukaan kulit tu ada banyak kapilari darah. So saya tak tahu sama ada kita sempat ke tak nak buat bedah katak tu. Kalau tak sempat maybe next year, insyaAllah. Okay, biasanya katak yang kita buat so katak ni kita nak kata struktur dia, kulit dia adalah sangat nipis dan satu lagi dia lembik. Okay, so kulit dia adalah nipis. Kenapa nipis? Faktanya nipis kerana untuk gas respirasi terlarut. Untuk nipis ni untuk mudah berlakunya pertukaran gas.
Saya ulang slow-slow. Nipis adalah untuk mudah pertukaran gas. Kalaulah lembab, untuk memastikan gas respirasi itu mudah larut. Apakah contoh gas respirasi? Apakah contoh gas Oksigen, respirasi? karbon dioksida. Oksigen. Yes, oksigen dan gas karbon dioksida. So lepas tu bawah permukaan kulit ada banyak kapilari. Was sahaja awak nampak banyak perkataan kapilari. Kapilari itu adalah sebahagian daripada sistem peredaran darah. Okey, so kita memerlukan sistem peredaran darah untuk mengangkut gas respirasi. Okey, now kalau peparu pula. Peparu dia adalah berlipat dan menambahkan luas permukaan. Peparu katak ni tak macam manusia tau, dia macam buih-buih. Peparu-peparu dia ni adalah sangat kecil-kecil ni tau. So, peparu ni adalah sangat nipis dan juga lembab supaya banyak gas respirasi boleh larut. Okay, so dia punya peparu, kalau budak-budak ni, kalaulah nanti saya cuba cari, kalau ada video-video bedah katak tahun-tahun lepas, kalau kita perasan, dia punya dia punya peparu tu macam belon. Bila kita cocok, dia terus kempis. So peparu dia adalah sangat nipis. Okay. So dekat sini struktur respirasi katak, kita ada kulit, kita ada peparu. Dan kulit dengan peparu katak ni dia ada struktur khas yang membolehkan proses pertukaran gas tu berlaku, yang membolehkan gas oksigen boleh meresap masuk, karbon dioksida boleh meresap keluar. Now macam ni, dia ada masa tau. Macam kalau katak dia ambil oksigen, dia melakukan respirasi ni, dia tengok keadaan ataupun aktiviti. Jika dia dalam keadaan aktif, contohnya melompat-lompat, so dia menggunakan peparu. Kalaulah dia dalam keadaan kurang aktif, yang dia duduk relax je kat tepi tu kan, okay, itu dia bernafas menggunakan kulit. So nampak tak, katak ni dia sangat boleh beradaptasi dengan persekitaran dia. Kalau dia kata aktif, kalau dia aktif tadi saya kata dia mendapatkan oksigen melalui apa? Peparu ke kulit? Paru-paru. Yes, kalau dia aktif dalam menggunakan peparu. Kalau dia kurang aktif, dia menggunakan Kulit. kulit. Sini tak ada masalah, mudah. Okay, ini adalah alveolus. Kalaulah kita nak bagi contoh, alveolus ni bentuk dia macam apa? Anggur. Ya, bentuk dia macam buah anggur. So alveolus ni kenapa banyak kecil-kecil tu? Kalau alveolus tu banyak kecil-kecil ni sebenarnya untuk apa ni? Meluaskan permukaan. Yeah, dia untuk jumlah luas permukaannya akan jadi besar. JLP per isi padu dia akan jadi besar. Banyak kapilari untuk mudah gas respirasi diangkut masuk dan keluar. Dan kalau saya ulang lagi sekali, bila dia melibatkan kapilari darah, ia melibatkan sistem apa? Peredaran darah. Yes, very good. Sistem peredaran darah. Dan alveolus ni adalah sangat nipis, nampak tak fakta? Nipis, memudahkan resapan berlaku dengan efisien. Lembab, faktanya lembab untuk gas respirasi mudah larut. So, alveolus, ciri-ciri alveolus, kesimpulan, ciri-ciri alveolus kita ada 4 sebenarnya. Jumlah luas permukaan yang besar, lembab, banyak kapilari darah, saya tertinggal 1. Apa dia? Dia ada 4 sebenarnya. Yang setebal sel ke? Yeah, dia nipis. Hanya setebal 1 sel sahaja. So far sampai sini okey tak? Okey. Yeah. So kat sini persamaan. Persamaan dia ada 4. Okey. Persamaan antara yang kita belajar organisma ni, kita persamaan antara katak, ikan, manusia dan serangga, dia ada 3 persamaan. Saya bagi 3 dulu. Apakah persamaan sistem struktur pertukaran gas atau struktur respirasi untuk ikan, katak, serangga? Yes, dia? Apa dia? Apa dia? Jumlah luas permukaan. Yes, very good. Jumlah luas permukaannya JLP dia adalah besar. Kemudian apa lagi yang sama? Struktur respirasinya nipis, setebal 1 sel. Yes, dia adalah nipis. Lepas tu dia adalah lembab. Kemudian dia ada jaringan kapilari. Tetapi jaringan kapilari ni hanya untuk siapa? Siapa yang ada kapilari darah?
Organisme apa yang Manusia. Yes, kita ada ikan, katak dan juga manusia. Alright. So, dah sudah kat situ. Now, perbezaannya. Perbezaan antara serangga, ikan dan katak dan manusia, perbezaannya adalah nama struktur respirasi itu. Kalau serangga adalah trakea, kalau ikan adalah filamen dan lamela, lamela insang. Kalau katak adalah kulit dan paru-paru, kalau manusia adalah alveolus. Now, bagaimanakah jumlah luas permukaan perisi padunya dapat meningkatkan untuk pertukaran gas? Bilangan tracheal adalah banyak. Nampak tak semua banyak? Filamen, lamela adalah banyak. Kemudian dia kata kalau untuk peparu berlipat-lipat. Ini semua adalah untuk apa? Ini semua adalah untuk meningkatkan jumlah luas permukaan perisi padu. Mesti ada perisi padu tau. Now, kemudian kalau alveolus dia ada banyak. So kesimpulannya inilah dia semua. Alright, so kita buat latihan. Nyatakan ciri-ciri penyesuaian untuk sistem respirasi manusia. Sekejap, sabar. Sekejap, tengok ada anak dara. Ada kat sini. Nabi Syami ada jawab kat situ. Alright. Sekejap sabar. Kita ada 26 sikit ni. Okey. Soalan nombor 1. Nyatakan ciri penyesuaian struktur respirasi manusia. Wazif, nak siapa jawab soalan ni Wazif? Nombor 1. Ya, Wazif ada cakap kat message ke? Faiz. Faiz. Okey, Faiz. Silakan. Faiz. Cepat Faiz. 1, 2, 3, 4. Lain Wazif, cari perempuan Wazif. Yang mana awak rasa teringin, Mazrin. nama dia sedap. Siapa? Mazrin. Okey Mazrin, come on Mazrin. Nombor 2 cikgu. Nombor 1. Kacang lah. Dia ada 4 penyesuaian. Saya nak yang ciri yang 4. Bilangan Nipis. dia kan jumlah luas permukaan yang besar. Okey, dia dah datang. Okey, Mazrin nombor 2 ya Mazrin. Okey, jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Lagi? Untuk meningkatkan Ya, yes, lagi? dinding alveolus sentiasa lembab. Okey, lembab. Lagi? alveolus didikari oleh jaringan dari darah yang banyak. Yeah, dia banyak kapilari darah. Lagi? Dinding alveolus nipis. Yes, dinding alveolus adalah nipis. Okay, so dia kata nyata. Tengok kalau soalan dia kata nyatakan, nyata tau. Ni saya ajar tau. Kalau nyata, awak bagi statement yang depan je. Jumlah luas permukaan perisi padunya besar, dinding alveolus adalah lembab, alveolus dikelilingi oleh banyak kapilari darah, kemudian dinding alveolus adalah nipis. Okey, kalau yang macam ni kan, jawapan skema yang saya bagi ni kan, ini adalah terlampau detail. Ini kalau soalan dikatanya terangkan, awak boleh bagi bilangan alveolus tu adalah banyak. Okey, untuk apa? Ini belakang ni explanation dia. Yang ini pun adalah dia punya explanation. Tetapi soalan ni dia tanya nyatakan. So bila nyatakan, jawapan tu adalah lebih simple, lebih pendek. Tetapi kalau awak bagi lebih pun tak ada masalah. Okay? Alright. Now, terangkan. So, kalau soalan dia tanya terangkan ni barulah bagi facts and explanation. So, Mazrin. Dia lebih kurang sama macam atas je, Mazrin. Kulit katak adalah nipis dan sangat telap terhadap gas respirasi. Okay. Kulit yang lembab tu untuk apa? Kalau dia lembab untuk apa, Mazrin? membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Yes, very good. Kalau lembab je larut. Okay, lagi? Di bawah kulit terdapat jaringan kapilari darah untuk mengangkut gas respirasi. Yeah, very good. So, kalau lah kulit katak, okay, ini jawapan dia tak cantik lah pula. Okay. Okay. Now, saya kena alert sikit lah. Okay, lagi sekali tau. Saya kena betulkan balik skema jawapan ni. Ini sebenarnya saya ambil daripada buku tau. Tapi dia tak kena dengan teknik soalan tu. Again tau.
Kalau dia kata terangkan, jawab macam Mazrin jawab. Kulit katak adalah nipis kerana. Kalau dia katakan, kalaulah soalan tu ditanya terangkan, dia kena ada ayat kerana atau untuk. Macam ni kan, sentiasa lembab. Untuk apa? Untuk gas respirasi itu larut. Kenapa banyak kapilari darah? Untuk diangkut ke seluruh badan. Katakanlah macam tu. Alright. So, kalaulah jawapan yang begini, terangkan biasakan mesti ada facts and explanation. Yang ni saya kena betulkan balik ni. Saya rasa ini kurang betul ni. Yang ni saya berani sebab saya tahu. Saya tahu yang ini sebab saya dah belajar. Okay, so ingat tau. Bila we are talking about state, bahasa Melayu panggil nyatakan, bagi fakta saja. Bila dia kata soalan tu tanya explain atau terangkan, barulah kita bagi facts and explanation. Alright. So, now, soalan yang ketiga. Nyatakan ciri-ciri tracheal yang nyatakan. Tengok. Ini pun tak cantik. Bila dia kata nyatakan, lagi penyataan lah kan. So saya terus dia jawab kat sini kan. Nyatakan bilangan tracheal yang banyak menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Kemudian dia kata kat sini apa? Setiap sel dalam badan serangga dibekalkan oleh satu tracheal. Kemudian dinding tracheal ni adalah nipis dan lembab. Hujung tracheal ni adalah berdinding telap. Apakah yang dimasukkan telap? What do you understand by the words of telap? Garis air. Again? Serap air. Serap air. Telap adalah serap air. Kalau kulit kita, telap ke tak telap? Your skin. Tidak telap. Yeay! Kalau kulit, tak telap. Kalau telap, ada je air tumpah. Korang tak payah cek kain buruk, pakai kulit awak je, zap. Air tu hilang. So biasanya kulit kita kata sebagai tak telap. Kalau telap, sian korang. Korang kena hujan je, habis semua besar. So your skin tu tak telap. Okay? Nasib baiklah Tuhan jadikan skin awak tak telap. Kalau telap, habislah korang. Gemuk air je. Okay? Right. Now, soalan ini adalah soalan kebat. Ramaikan apa yang berlaku kepada ikan jika insannya koyak akibat tersangkut jaring. So, jika insan tu rosak, dia akan mengurangkan jumlah luas permukaan perisi padu. So, senang kata, keyword dia pertama, kalau dia koyak. Tidak berlaku pertukaran gas kerana jumlah luas permukaan perisi padu menjadi besar. Dia jadi terbaliklah. Besar ke kecil? Kecil. So kita nak kata kat sini insan tu rosak mengurangkan jumlah luas permukaan, pertukaran gas menjadi kurang efisien. So akhirnya ikan tu akan mati. Alright. So kita nak teruskan. Kenapa saya laju? Sebabnya saya nak masuk mekanisme pernafasan ni. Okay, so hari ni kita nak buat senang sahaja. Kita nak tengok serangga bernafas. Hari ni korang bayangkan korang jadi lipas, korang jadi belalang. Okay, now, so bayangkan Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bayangkan korang serangga. Serangga, bayangkan tepi awak tu, lubang kecil kat tepi-tepi badan tu apa kita panggil? Lubang kecil kat tepi badan. Spiracle. Yes, spiracle. So, spiracle tu akan masuk. Spiracle ni dia macam bentuk dia macam stoma. Korang pernah dengar stoma tak? Benar. Stoma Yang korang daun juga tu kan. Yeah, Daun yang tu kat kan. daun, dia kat bawah. Yang kat bawah daun tu, stoma ni macam pintu. Dia boleh buka macam ni. Dia boleh buka, tutup. Macam mana nak cakap? Dia boleh buka, tutup. So, spiracle ni pun dia macam stoma. Dia boleh buka dan dia boleh tutup. So, kalau dia buka, dia bagi udara masuk. Kalau dia tutup, dia tak bagi udara masuk. So, senang je macam tu. So, bayangkan sekarang kita nak cerita first thing ini dulu. Flow udara dia akan mula dengan spiracle. Kemudian trachea. Ketiga, akhir sekali adalah tracheal. Kita nak cerita tarik nafas je dulu. Bila tarik nafas, awak bayangkan dekat bahagian perut, macam ni. Badan kita boleh bahagikan kepada dua. Bahagian dada untuk yang awak ada sangkar rusuk dada. Biasanya dada ni, bayangkan bahagian dada. Kita panggil bahagian dada tu adalah thorax. Bahagian badan adalah kita panggil dia sebagai abdomen. Macam you guys ada rib cage kan? Korang ada sangkar rusuk kan? Kita kata biasanya bahasa biasa kita panggil dia sebagai dada kan? Kalau dalam biologi yang korang ada rib cage yang keras tu,
Itu kita panggil dia sebagai thorax. Kalau lelaki ada six pack, bahagian perut tu six pack, itu namanya abdomen. So far saya nak terang kat situ je. Perut kita panggil apa? Bahagian perut. Abdomen. Abdomen. So bahagian atas tu yang kalau kita manusia ada tulang rusuk tu, Thorax. yes, thorax. So sekarang kita nak cerita otot yang ada dekat bahagian abdomen. Saya cerita slow-slow je. Okey, otot yang ada dekat bahagian abdomen ni dia akan kendur. So bila otot ni kendur, so saya conteng sedikit. Mula-mula tarik nafas. Tarik nafas. Okey, otot abdomen kendur. Macam bunyi handphone saya je. Okey, kendur. Bila dia kendur, dia akan menyebabkan spiracle terbuka. Bila spiracle terbuka, banyak udara masuk. Okey, udara ni, awak macam ni tak? Udara ni dia ada lawan dengan tekanan. Maksud saya macam ni. Sorry. Isi padu dengan tekanan, dia berlawanan. Apabila isi padu bertambah, tekanan berkurang. So far sampai situ okey tak? Saya kata. Macam korang tarik nafas, paru-paru kembang kan? Bila kembang, paru-paru awak kembang, kita kata isi padu banyak. Bila isi padu banyak, tekanan? Rendah. Yes, tekanan adalah rendah. So sekarang adalah proses tarik nafas. Bila korang tarik nafas, tapi masalah korang serangga tarik nafas dia daripada badan, dia masuk daripada sini. Okay, so macam mana spiracle tu boleh terbuka, abdomen tu akan kendur. So spiracle terbuka, so udara, oksigen akan masuk. Bila oksigen akan masuk, tekanan dalam trakea akan berkurang. Tekanan dalam trakea akan berkurang. So bila tekanan dalam trakea berkurang, udara akan masuk. So far okey tak kat sini? Saya buat cantik-cantik sikit. Saya kan setiap kali ada kelas kan, saya selalu berazam untuk tulis cantik-cantik. Dan selalunya saya gagal. Saya pun tak tahulah macam mana kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, now tarik nafas. Proses tarik nafas, apakah yang berlaku dalam proses tarik nafas ni? Mula-mula. Untuk serangga. Abdomen kendur. Tarik nafas. Saya tulis kat sini otot otot abdomen kendur. Lepas otot abdomen kendur, apa jadi? Apa yang terbuka? Spiracle terbuka. Yes, very good. Spiracle terbuka. Bila spiracle terbuka, dia akan menyebabkan apa pada tekanan? Tekanan dalam trakea rendah. Yes, tekanan dalam trakea tau. Dalam trakea menjadi rendah. Bila tekanan dalam trakea menjadi rendah, dia akan buat apa? Udara masuk. Yes. So dia nak cakap kat sini udara masuk. So sekarang kita nak buat yang hembus nafas pula. Hembus nafas. Dia akan lawan pula. Otot abdomen jadi apa? Tegang. Kecut. Ya, thank you so much. Otot abdomen jadi kecut. Tak ada kata, spiracle mesti masa ni buka, nak bagi keluar tau. Dia tak boleh pula lawan dia tutup. Okay, kecut. Kemudian tekanan. Tinggi. Yes, tekanan dalam trakea adalah tinggi. So, udara. Keluar. Yeah, udara keluar. So kalaulah saya jadi awak, saya selalu pesan dekat anak murid saya, awak ingat satu je, korang suka tarik nafas atau hembus nafas, dia lebih kurang sama. So far sampai sini okey tak? Okey tak? Okey, so bila kita kata mekanisme tarik nafas, mekanisme pernafasan, sebenarnya bila kita cerita pasal mekanisme pernafasan, ia melibatkan proses tarik nafas dan hembus nafas. So far sampai sini okey tak? Okey. Alright.
So bila tarik nafas, biasanya tarik nafas, awak ingat bila tarik nafas, udara masuk. Keyword untuk tarik nafas, udara masuk. Nak bagi udara masuk, dia mesti ada berlakunya perbezaan tekanan. So macam mana udara boleh masuk? Keyword dia awak just ingat, tekanan dalam badan mesti kurang. Tekanan dalam tu mesti rendah berbanding tekanan di luar. Sebab tu udara boleh masuk. So keyword dia untuk berlakunya pertukaran gas, dia mesti ada perbezaan tekanan. Macam mana kalau udara boleh meresap keluar pula? Karbon dioksida boleh meresap keluar adalah disebabkan tekanan dalam badan tu pula tinggi. Okay. Tekanan kat luar adalah rendah. So udara akan hembus keluar. So keyword dia dalam proses tarik atau hembus nafas, dia adalah perbezaan tekanan. Dan pergerakan udara biasanya adalah daripada tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Tu je. Nanti kalau awak tengok kat manusia pun sama macam tu. Dia adalah berlakunya mesti ada satu perbezaan. Sama ada perbezaan tekanan atau perbezaan kepekatan. So far sampai sini okey tak? Okey. Okay, so kalaulah dekat sini kita nak cakap, yang ini adalah detail, yang ni korang boleh baca sendiri lah. So kalau kat sini sekarang kita dah tak sampai sini, ini adalah buku lama ni. Okay, dia nak cakap oksigen meresap secara terus dan karbon dioksida meresap secara, maksudnya bila oksigen tu dah sampai dekat trakeol, dia terus berlakunya pertukaran gas. Dia meresap masuk, meresap keluar. Senang kata, kalaulah untuk serangga, dia tak perlukan darah. Oksigen tidak diangkut oleh darah. Macam kalau kita manusia, ikan dan juga katak, darah kita akan masuk, oksigen kita akan meresap masuk ke dalam darah dan diangkut oleh sistem peredaran darah. Tetapi untuk serangga, dia punya pertukaran gas tu direct. Terus masuk, terus keluar. Sebab dia ada sistem khas yang kita panggil dia sebagai sistem trakea. Sistem trakea ni yang membolehkan oksigen dan karbon dioksida terus meresap masuk ke sel. Okay, right. So, kita nak tengok serangga sudah. Kita nak tengok ikan ni pula. Okay, now ikan ni, alright, dia ada satu keadaan kita panggil dia adalah counter current. Apakah itu counter current? Counter current tu adalah satu keadaan ikan tu berlawan arus. Okay, now struktur pernafasan ikan bahagian luar tu dia adalah insang. Kemudian insang, saya nak ambil mana yang cantik? Okay, so saya ambil ni. Kita nak cerita pasal mekanisme tarik nafas untuk ikan. So dalam buku teks awak, cuba tengok buku teks awak, muka surat berapa? 133. Berapa? 133. Okay, dalam buku teks awak adalah 133. So sekarang korang jadi ikan. Bayangkan korang ikan. Okay, yang paling luar, cover kat luar tu namanya operculum. Dalam operculum dia ada insang. So awak bayangkan ini adalah masa operculum tu tutup. Okay, operculum ditutup. So dalam operculum dia ada insang. Now, uniknya insang. Awak nampak dalam gambar ni, insang ni kembang tau, terbuka. Bila dia terbuka, dia menambahkan luas permukaan. Tetapi insang ni hanya boleh terbuka kembang begitu bila dia dalam air. Bila insang tak ada dalam air, dia kat darat, korang pancing dapat tangkap tu, insang dia tu tutup tau. Operculum tu tertutup. So insang tu tak dapat kembang. Tetapi kalau dalam air, insang tu boleh kembang. So awak tak akan nampak insang tu kembang macam ni. Korang tak akan nampak dalam dekat darat. Korang nampak ikan tu dia kembang macam tu bila duduknya dalam air. Right, so kita cerita dulu tarik nafas. So dalam proses tarik nafas, kita tengok sini dalam proses tarik nafas, first thing apa yang terjadi? Mulut dibuka. Ikan kalau korang perasan, dia akan buka mulut dulu. Macam shark, kalau shark tu orang takut tau, jerung tu orang takut mulut dia asyik terbuka je. Macam awak fikir macam dia nak makan awak je kan. Tetapi ikan tu memang biasa mulut dia terbuka. Okay, now kenapa ikan tu mulut terbuka? Bila mulut dia terbuka, bayangkan, ni mulut ikan. Awak tengok tangan saya tau. Ini ikan. Mulut ikan tu tutup je mulut. Lepas tu bila dia terbuka, awak tengok saya punya tangan bawah tau. Yang bawah ni kita kata, dasar rongga mulut diturunkan. Saya punya tangan atas ni tak gerak tau. Tangan atas saya tak gerak. Tangan bawah saya je gerak. So, kita panggil dia dasar mulut diturunkan. Lowered. Diturunkan. So, ini step nombor 2.
Pada masa yang sama, bila mulut terbuka, dasar mulut tu diturunkan, operculum buka ke tutup? Buka. Okey, ruang operculum dibesarkan tetapi operculum tu adalah tutup. Sekejap saya kena off dulu sebabnya nanti korang akan dengar. Alright. So kita nak cakap dekat sini. Okey, apabila mulut dibuka, pada masa sama operculum ditutup. Okey, nampak tak sini? Operculum tutup. Tapi operculum ni tutup, dalam ni kembang. Dalam ni besar. Besar. Saya ulang slow-slow. Pertama, mulut dibuka. Kedua, apabila mulut dibuka, dasar rongga mulut diturunkan. Ini nombor 2. Pada masa sama, nombor 3, operculum ditutup. Tetapi ruang, ini kita panggil dia ruang operculum menjadi besar. So far sampai sini okey tak? Saya tunjuk gambar je, saya tak buat apa-apa pun. Okey, kita tengok cari nafas. Tak apa. Nanti saya suruh korang cerita pula kan. So daripada sini. So kalau lah awak tengok daripada sini, kejap saya ada kerja ni tapi saya nak habiskan awak dulu. So maybe saya sampai ikan je, saya tak sampai lain, saya minta maaf. Okay, now, so bila lah awak tengok dekat sini, dia akan mengurangkan tekanan dalam rongga mulut. Bila tekanan dalam rongga mulut ni adalah rendah, okay, air daripada luar akan masuk. So kita buat slow-slow lagi sekali tau. Saya cerita ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, tajuk ni memang dia quite berat sikit kan. Dia bukan berat tau. Dia adalah mekanisme sebab kita tak boleh bayangkan kita jadi ikan. Tapi hari ni kena bayangkan jadi ikan lah. Okay. Now, first, so hari ni semua korang bayangkan korang ikan. So mula-mula apa yang jadi kat ikan ni? First thing first, apa masa tarik nafas, apa yang berlaku dulu? Mulut terbuka. Yes, Alhamdulillah mulut terbuka. Bila lepas mulut terbuka, apa yang jadi? Rongga diturunkan. Yes, rongga apa yang diturunkan? Rongga dasar. Rongga dasar apa? Rongga dasar mulut. Yes, rongga dasar mulut ni diturunkan. Lepas diturunkan, apa jadi? Operculum Operculum dibesarkan. Sebelum dibesarkan, apa pula? Okay. Ruang Operculum operculum dekat besar. luar ni. Okay, operculum dekat luar ni ditutup tau. Operculum kat luar ni dia tutup. Okay, ni dah tutup dah. Ni tulis 3 tutup. Ruang, ini kita panggil dia sebagai ruang operculum. Apa jadi? Besarkan. Dibesarkan. Masa ni tekanan dalam rongga mulut ni, ini tekanan tinggi ke rendah? Rendah. Tekanan rendah. Disebabkan tekanan rendah, tekanan dekat luar ni adalah tinggi. Air Okay. masuk. Yes, air masuk. So saya buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So saya ulang lagi sekali. Okay, ikan mula-mula mulut terbuka. Lepas mulut terbuka, Dasar rongga mulut diturunkan. dasar mulut diturunkan. Pada masa sama, Operculum yes, ditutup ruang, dan okay, so dia nak dibesarkan. kat sini operculum ditutup. Ruang operculum ditutup tetapi ruang operculum Dibesarkan. dibesarkan. Okey, macam mana awak tahu kenapa ruang operculum dibesarkan? Saya tambah Kenapa ruang operculum dibesarkan? Masa ni insang tu kembang tau. Dibesarkan ni awak nampak di sini insang tu kembang.
Okey, bila dia dibesarkan, apa jadi pada tekanan? Rendah. Tekanan Yes, rendah. tekanan akan jadi rendah. So, bila apa kesan tekanan jadi rendah? Air masuk. Yeay! Air masuk. So far sampai sini okey tak? Okey. Okey, saya nak tengok siapa yang boleh. Jap. Kembar Jadi tadi, air tu dia tak masuk ikut insang lah je kan? Saya air tu tak masuk ikut insang. Air tu masuk dari situ. Nanti keluar baru lalu insang sini. Air masuk dari sini, keluar tepi. Air masuk dari mulut. Air tu masuk dari mulut, dia keluar dari tepi. So sebab tu saya kata hari ni kena jadi ikan. Okay, sekejap Hazikah. Dah live Hazikah takut lah tu saya tanya. Okay now. So kita tengok tarik nafas pula. Dah start pening ke belum? Belum juga. Okay. Nah, bayangkan sekarang mulut tutup. Tapi mulut tu ditutup, sebenarnya mulut dia yang berfungsi bahagian bawah je. Kan macam ada bahagian ni kan. Mulut tu mula terbuka sebab dasar bawah rongga, dasar mulut tu diturunkan. Sekarang kita nak bagi mulut tu tutup, apa jadi pada dasar mulut tu? Naik. Yes, dinaikkan. So bayangkan mulut dia tu yang gerak tu bawah ni je. Bawah tu je. Kalau turun mulut tu terbuka, dasar mulut bawah tu turun dia terbuka. Kalau dasar mulut tu naik, dia tertutup. Tu je. Boleh faham tak? Dia bukan macam ni. Dia macam ni je. Can you understand? Boleh. Boleh. Okay. Nombor 2, dasar mulut rongga dinaikkan. Kemudian apa jadi pada ruang operculum? Mana ni gambar saya? Ya, ruang operculum terbuka. Okay, bila ruang operculum ni terbuka, kalau awak perasan dekat sini, bila ruang operculum terbuka, air tu, nombor 4. Okay, nombor 4, air tu akan keluar lalu situ. So, nampak tak air dekat sini? Mulut ditutup, bahagian dasar rongga ni dinaikkan, kemudian air akan mengalir melalui lamela insang. Kat sini berlakunya, bila dekat sini, air tu keluar melalui operculum sini, kat sinilah, masa inilah berlakunya pertukaran gas. Yes, pertukaran gas. Pada masa sama, otot operculum mengendur dan ruang operculum dikecilkan. Okey, now, isi paduk rongga mulut sini dikurangkan. Bila dikurangkan, dia akan menyebabkan tekanan akan bertambah. So, bila kat sini tekanan bertambah, better late than never, Okay, ni mestilah terlajak tidur. Bangun pukul 8, lepas tu dah tertidur balik. So, dekat sini kita katakan tekanan dalam rongga mulut tu akan jadi lebih tinggi. Bila tekanan dalam rongga mulut tu akan jadi lebih tinggi, lebih tinggi, dia akan menyebabkan air mengalir keluar melalui bukaan operculum. Okay, so kita buat lagi sekali, ulang lagi sekali tau. Senang kata, kalau yang masa dia hembus nafas tu dia bukan macam manusia. Masuk ke dalam paru-paru, keluar daripada hidung balik. Tak, dia masuk lain, keluar lain. So senang kata, sekarang air dah masuk. Bila air tu masuk, mulut tu akan tertutup. Macam mana mulut tertutup? Dasar mulut tu akan dinaikkan. So bila dasar mulut akan dinaikkan, bahagian operculum ni akan terbuka. Bila bahagian operculum ni terbuka, ni buka, dia akan menyebabkan air tu mengalir ke sini. Bila air tu mengalir ke insang, berlakunya pertukaran gas. Pada masa sama, bila air tu mengalir ke insang, tekanan akan jadi tinggi. Bila tekanan tinggi, dia akan memaksa air tu terus keluar. Kenapa tekanan tinggi? Disebabkan isi padu adalah besar. Kalaulah awak pening, saya bagi awak tips tau. Kalau awak pening, awak ingat yang ni je. Rongga mulut ditutup. Macam mana ditutup? Sebab dasar mulut tu dinaikkan. Lepas tu air lalu dekat insang. Which is dia lalu mana? Dia lalu lamela dan insang. Bila dia lalu sini, dia berlakunya pertukaran gas. Okey, yang ni korang tak nak ingat pun tak apa. Tapi baca je. Pada masa sama, otot operculum mengendur, ruang operculum dikecilkan. Dia lawan. Okey. Kenapa dia dikecilkan? Sebab pada masa ni, tekanan mulut jadi kurang. So, awak ingat ni je. Tekanan rongga mulut menjadi kurang.
Sekejap, tunggu mulut jadi kurang. Apa ni saya cakap? Sekejap, saya tengah Yang tinggi distract ke? dengan banyak sangat ni. Tekanan tinggi. So yang ini jangan, ni biarkan. So awak ingat yang ini, yang saya merahkan ni. Tekanan jadi tinggi memastikan air mengalir keluar melalui bukaan operculum. So untuk bahagian yang hembus nafas untuk ikan, awak ingat yang saya tanda warna merah ni sahaja. Yang ini adalah additional. Tetapi kalau awak nak ingat tak apa. Tapi kalau ikut saya, awak ingat dulu yang basic punya. So far okey tak? Jom kita ulang lagi sekali Saya tengah distract sebab ada benda nak minat sekarang. Tapi saya kata bagi saya masa lepas pukul ni. Habis kelas awak. Cannot lah saya. Okay. Right Tapi kalau saya tak masuk kelas, korang happy kan? Tapi saya saja tak nak bagi awak happy. Penat kot korang dah tunggu saya. Sekejap Tengok. Saya tak boleh tau. Saya cepat nervous Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada satu masalah anxiety sikit. Sekejap Tapi salah satu cara macam mana saya nak lawan anxiety saya senyum. Kalau awak nampak saya senyum lebih, sebenarnya saya tengah anxiety lebih lah tu. Okay, sabar Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright. Okay. Kita ulang lagi sekali. Kita nak anak dara. Korang teringin. Okay, Mazrin. Selain saya tahu Mazrin je, suara Mazrin je yang saya selalu dengar. Mazrin nak dengar suara siapa Mazrin? Mazrin nak dengar suara siapa? Mazrin! Hidayah. Hidayah! Mazrin! Hidayah! Okay, Hidayah saya tolong tau. Hidayah, mula saya tolong. Apabila mulut dibuka. Tarik nafas dulu tau. Mulut dibuka. Sekejap, saya buat sini. Mulut dibuka. Okay, ni pertama yang jadi. Lepas tu apa jadi? Apa jadi pada dasar rongga mulut? Diturunkan. Yes, very good. Diturunkan. So, bila dasar mulut diturunkan, pada masa sama, apa yang berlaku? Bukaan operculum? Dibesarkan. Dan Saya ditutup. tulis sini. Yes, ditutup. Bukaan operculum ditutup. Apa kesan bila bukaan operculum ni ditutup? Nombor 2. Ni nombor 3. Apa kesan bila bukaan operculum ni ditutup? Ni nombor 3. Ini kita panggil ini adalah sebagai ruang operculum. Nombor 4. Ruang operculum besar ke kecil? Besar. Besar. Bila ruang operculum ni besar, nombor 5 tahu sini. Apa jadi pada tekanan? Kurang. Tinggi ke rendah? Kita nak paksa. Yes, very good. Rendah. Kenapa dekat sini rendah? Sebab kita nak paksa air masuk. So far sampai sini okey. So, ini adalah tadi saya kata operculum ni ditutup. Lepas tu ayat dia ruang operculum besar. So, tekanan adalah tinggi. So, sekarang tekanan adalah rendah. So, sekarang kita nak tengok hembus nafas pula. Hidayah nak siapa? Boys pula Hidayah. Boys yang jarang dengar suara dia. Tapi awak teringin nak dengar suara dia. Dan siapa je lah cikgu? Hidayah! Siapa? Awak ni takut ke? Alah. Nabil. Mestilah Nabil kan? Nabil sekali. Takkanlah saya tak dengar kan? Dia mesti hari-hari saya kena dengar setiap kali kelas ni kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Nabil. Okay. Mulut tertutup. Lepas tu, macam mana mulut tu boleh tertutup? Nabil Syamil. Macam mana mulut ikan boleh tertutup? Dasar rongga tu jadi apa? Naik ke turun? Naik. Yes, very good. Dasar mulut ni akan jadi naik. Pada masa sama, bila dasar mulut tu jadi naik, pada masa sama, air tu mengalir pergi mana? H2O pergi mana?
Ni dah, nombor 2 dah. H2O pergi mana? H2O tu pergi mana dalam ni? Nombor 3 tau. H2O pergi mana? Air pergi ke lalu insang. So kat sini air mengalir lalu lamela insang. Okey, lepas dia lalu lamela insang, apakah yang berlaku? Apakah kepentinganmu? Kenapa air tu mesti lalu lamela insang? Kenapa air tu mesti lalu lamela insang? Untuk proses apa? Untuk proses apa? Kenapa dia mesti lalu insang yang tu? Pertukaran Yup, gas. very good. Very good untuk proses pertukaran gas. Saya tengah baca si Nabil punya message ni, pertukaran gas. So, bila masa ni, bila berlakunya pertukaran gas lalu kat sini, apa jadi pada tekanan? Masa ni, apa jadi pada tekanan? Tekanan tinggi. Tekanan yang tinggi. So, di sini kita nak cakap tekanan tinggi. So, ayat saya kelima saya sikit je terus tau. Tekanan tinggi menyebabkan air keluar lalu mana? Ruang apa kulum? Yes, air keluar melalui ruang operculum. So sekarang hari ni korang faham tak macam mana ikan tu berespirasi? Dia bukan lalu sini tau. So ada sebab kenapa ikan mulut dia tenganga. Kenapa ikan tu mulut dia tenganga? Sebab dia nak masukkan air. Sebab dia nak Tak masuk masuk ke air. Kenapa air tu penting? Sebab dalam air ada oksigen. oksigen. Bila air tu keluar balik tak lalu mulut tu? Ah, Tak, air tu keluar lalu mana? bukaan Popular. Kenapa mesti keluar lalu bukaan operculum? Sebab Sebab kat dia situ nak berlaku pertukaran gas. Yes, tekanan kita gas. punya pertukaran gas. Kenapa pertukaran gas tu berlaku dekat ruang operculum tu? Sebab kat Paling situ sah. ada lamela. sebab ada Yes, insap dalam dekat situ ada lamela dan juga insang. Dekat insang ada lamela. So far sampai situ okey tak? Okey. Okey. Weh, saya tak masuk katak lagi tau. Katak ni, kan, kalau saya ajar katak, nangis korang. Okay, saya tak ambil katak dulu lah. Saya skip katak, saya ambil manusia dulu Okay, manusia lah. Katak ni kan, aduh. Saya katak ni tak lelaki, tak kisah. Saya takut dah perempuan ni pula. Katak. Belum lagi tengok korang bedah katak, baru nak paku. Katak tu kelip-kelip kat awak kan. Tu. Pisik dulu tak ada. Okay, saya tak boleh. Saya kalau bedah katak, saya bagi tahu awak, saya bedah katak, selagi katak tu korang tak paku, saya tak dekat. Korang ambil sendiri, korang paku. Saya tak buat apa-apa pun. Saya jadi Memang kena remote katak je. cikgu. Mesti Tikus ke katak tikus? sebab besar. Tikus ke? Tikus tak boleh. Wait, tikus mahal lah. Tikus mahal. Murah kan ni? Dan satu lagi tikus cepat mati sebab tu kita tak buat tikus. Right, jom, main. Sikit lagi. Okay, proses tarik Maksudnya, nafas. So, Yang diam. katak tu dia hidup lagi lah ke? Ya, memang kita pengsankan dia. Tak payahlah korang nak jahit balik. Kesian dia cikgu, jahitlah balik bagi duduk. Tak ada, biarkan. Sebab tu setiap kali kalau bedah katak, saya akan cakap Bismillahirrahmanirrahim. Awak niat untuk belajar. Bukannya awak niat untuk buca dia. Kan, korang bukan orang zalim gitu. Okay, so dengan harapan katak tu dia tidak mati dengan sia-sia. Faham tak maksud saya? Okay, tak, jom sekejap. Tarik nafas sikit. Ni sebab ni korang dah pernah belajar. Pernah belajar tak? Hari-hari kot korang tarik nafas. So proses tarik nafas ni, saya nak tanya satu soalan. Proses tarik nafas ni tindakan terkawal atau luar kawal? Luar kawan. luar kawan. Luar kawal. Orang tak boleh nak kontrol. So, sekarang semua orang tarik nafas. Okay, bila korang tarik nafas, apa jadi pada korang punya sangkar rusuk? Mengembang. Mengembang. Okay, saya kena berhenti lah. Okay, sekejap Salam.
Sorry guys, kita habiskan terus boleh. Saya rasa saya ada emergency. Saya minta maaf kat korang. Kita sambung balik minggu depan. Boleh? Boleh Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Saya minta maaf ending tak cantik.